Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 所爱的弟兄姐妹们，早上好。 Kita patut tetap bersyukur kepada Tuhan 我们仍然要向神献上感恩， karena Tuhan masih memimpin dan memberkati setiap kita sampai saat ini. 因为神仍然眷顾、祝福我们。 Kita juga bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. 我们感谢神仍然给我们机会来敬拜他。 Dan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. 此刻我们要一同来思想上帝的话，我们一起来祷告。 Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. 天父，我们向你献上感恩。 Pada saat ini dalam kondisi yang tidak biasa, kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. 在这样不寻常的日子的里面，我们仍然能够来敬拜你。 Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan menyukai setiap ibadah kami. 虽然我们个人在自己家里面来敬拜，但是我们深信神你喜悦我们的敬拜。 Tuhan, pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan. 此刻我们要来学习你的话， Memohon pertolongan Tuhan sendiri untuk kami bisa mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. 求神帮助我们能够明白你的话，也能够在日常生活当中遵行出来。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，我们感谢你， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. 奉主耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， tema kita pada minggu hari ini adalah jatuh cinta sesaat. 今天我们的题目就是只是临时的爱，短暂的爱。 Dan apabila kita melihat kalender gerejawi, 若是我们留意教会的礼仪， maka hari ini merupakan minggu Advent yang terakhir. 那就是受灾区的最后一个礼拜， Maaf, minggu sengsara yang terakhir. 就是受苦前期的最后一个礼拜， Di mana kita akan mengingat peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. 接下来我们要见证耶稣如何的进入到耶路撒冷圣城的里面。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita membaca Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-11. 让我们翻开我们的圣经，我们来看马太福音第21章。 Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-11. 马太福音第21章第1节到第11节。 Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." 马太福音21章第1节到第11节，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里，耶稣就打发2个门徒，对他们说：“你们往对面村子里去，
必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处。你们解开，牵到我这里来。若有人对你们说什么，你们就说主要用它。那人必立时让你们牵来。这是成就，是要应验先知的话，说要对西安的居民说：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，是骑着驴驹子。门徒就照耶稣所吩咐的去行，牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。众人和多半把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。前行后随着众人喊着说：何撒那，归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高高在上，何撒那。耶稣既进了耶路撒冷，何城都惊动了，说：这是谁？众人说：这是加利利拿撒勒的先知耶稣。 Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu ketiga kita melakukan ibadah online di rumah. 弟兄姐妹们，这个礼拜是我们第3个礼拜，我们在家里面举行网络崇拜。 Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kasus COVID-19 pertama di Indonesia itu terjadi pada tanggal 2 Maret bulan lalu. 若是我们留意，我们就是印尼发生的首例新冠肺炎是在3月2号。 Itu berarti sudah 1 bulan 3 hari lamanya kasus ini terjadi. 因为这已经经过了1个月03天。 Menurut WHO, kasus COVID-19 pertama dikonfirmasi di China pada tanggal 8 Desember 2019. 就是如果我们留意到首例新冠肺炎是在中国。 Namun sebuah laporan diterbitkan oleh sebuah jurnal medis, ternyata kasus ini dimulai pada tanggal 1 Desember 2019. 就是如果我们发现这个样的新冠肺炎的首例呢是在中国的时候，他们是在2019年12月1号公布的。 Itu berarti sudah 3 bulan 5 hari lamanya kasus ini terjadi. 就是发生新冠肺炎的事情到现在已经有3个月多了。 Nah, saudara kasih Tuhan, selama beberapa bulan ini berita yang kita dengar di mana kasus ini mengakibatkan 787 631 kasus positif. 若是我们从第一例到现在的目前为止呢，已经一共出现了787631例的确诊病例。 Ada 37.840 orang yang meninggal. 就有37840位就是死亡， Dan ada 166.276 orang yang mengalami kesembuhan. 有166276位他们痊愈了。 Nah, saudara, ini berdasarkan data di hari Selasa 31 Maret yang lalu. 这是我从3月31号新闻报道的上面摘下来的。 Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti ini, apa yang kita harapkan agar segera terjadi? 那在这样的情况的里面，我们希望怎么样的事情能够尽快的结束呢？ Di dunia kedokteran kita berharap ada orang yang mampu menemukan obat penangkal ataupun juga vaksin bagi virus tersebut. 我们真的渴望就是医疗团队他们能够寻找到合适的药物跟疫苗能够来帮助。 Di bidang ekonomi kita berharap ada orang yang mampu memulihkan kondisi perekonomian saat ini. 我们在经济上，我们渴望有一个人能够来帮助，使经济能够尽快的恢复过来。 Di bidang-bidang lainnya saudara, kita berharap ada orang yang mampu untuk memenuhi setiap pengharapan kita. 在别的一些的部门或者领域的里面，我们渴望有一些的人，他们能够起来，有能力能够帮助我们恢复我们的情况更好转。 Nah saudara, dalam kondisi seperti ini mari kita terus berdoa kepada Tuhan. 那在这样的情形的里面，让我们不断的向上帝来祷告。 Kita percaya saudara bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. 我们深信我们的上帝是满有全能的上帝。 Kita percaya dengan kuasa Tuhan pandemi
COVID-19 ini akan segera berakhir. 我们深信靠着上帝的能力，这个疫情能够尽快的过去。 Nah, saudara kasih itu kalau kita memperhatikan di dalam teks Alkitab yang kita baca, 若是我们留意刚才我们所读的经文， bagi orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, apakah yang mereka harapkan pada saat itu? 对于犹太人来说，那个时刻他们的盼望是什么呢？ Mereka mengharapkan Mesias yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. 他们渴望有一位的弥赛亚能够来，将他们从被捆锁的里面能够释放出来。 Mereka sudah bosan dijajah oleh bangsa asing. 他们受到罗马帝国的统治， Sudah sekitar 500 tahun lamanya dijajah oleh berbagai bangsa. 就是大概500多年的时间，他们一直受到外国的统治。 Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bangsa terakhir yang menjajah orang Yahudi pada waktu itu adalah bangsa Romawi. 那最后一个来侵略他们、统治他们的国家就是罗马帝国。 Penaklukan Yerusalem oleh Pompeius terjadi pada tahun 63 sebelum Masehi. 就是主前的时候，他们就受到了统治。 Hal inilah yang menjadikan bangsa Romawi berkuasa atas bangsa Yahudi. 那因为受到他们的侵略，然后他们沦陷之后呢，他们就受到罗马的统治。 Nah, saudara kasih Tuhan, sebagai bangsa yang terjajah, maka kebebasan mereka dirampas. 因为受到外国的统治，所以他们就有很多的地方，他们受到限制。 Mereka tidak dapat menentukan diri mereka sendiri. 他们不能够自己来决定他们自己要做什么， Mereka harus membayar pajak yang sangat tinggi. 他们需要付高昂的税务， Sehingga tidak heran terjadinya kesulitan ekonomi, penderitaan, bahkan sampai pada kematian. 为此面对着经济的危机，有很多的压迫，很多的困难，甚至他们经历着死亡。 Di tengah kondisi seperti itu, saudara, mereka sungguh menantikan Mesias, orang yang diurapi Allah itu datang kepada mereka. 在那样的处境的里面，他们是何等的渴望弥赛亚的到来， Mereka mengharapkan juru selamat bagi mereka. 他们渴望救主的降临。 Apalagi saudara, kalau kita memperhatikan dalam perjanjian lama, banyak nabi-nabi yang menubuatkan akan hal itu. 若是我们留意在旧约的里面，很多的先知发了这样的预言， Sehingga tidak heran mereka terus berdoa, terus berharap kepada Tuhan untuk memenuhi janjinya. 为此不奇怪的，他们一直的向上帝来祷告，一直的呼求，让拯救者能够降临。 Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, maka mereka melihat bahwa Yesus itulah Sang Mesias. 当他们看到耶稣的时候，他们说：“耶稣就是那一位弥赛亚。” Karena mereka melihat berbagai kualifikasi yang cocok sebagai seorang Mesias. 他们从耶稣的身上的品质，他们能够看到哦，这样的是属合弥赛亚的样式。 Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. 耶稣基督有全能，能够医治各样的病症， Bahkan ia mampu untuk membangkitkan orang mati. 他甚至有能力使死人能够复活， Ia mampu melakukan begitu banyak mukjizat. 他有能力行很多的神迹奇事， Pengajarannya penuh dengan kuasa. 他的教的也是充满着能力。 Dan banyak orang-orang yang digerakkan untuk datang menjumpai dia. 很多的人受感动来跟随耶稣基督。 Di Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hal inilah yang mereka lihat ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem. 那这样的事情是他们所看到的。当耶稣基督进入耶路撒冷城的时候， Mereka menyambut Tuhan Yesus sebagai seorang raja. 他们以君王的形式来迎接耶稣基督。 Dan oleh karena itulah mereka menghamparkan pakaian di jalan, memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. 为此，他们把衣服铺在路上，把树枝砍下来铺在路上。 Mereka pun bersorak-sorak, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. 他们也高声欢呼说：“何塞那归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高高在上，何塞那。” Bapak Ibu Saudara dikasihi, pada waktu itu adalah minggu menjelang hari raya Paskah.
那个时候就是他们即将进入逾越节的那一个礼拜。 Jadi banyak orang-orang Yahudi di luar kota Yerusalem sudah datang ke kota Yerusalem untuk beribadah. 有很多在耶路撒冷城之外的犹太人，他们回来到耶路撒冷， Mereka adalah orang-orang yang telah mendengar siapakah Yesus. 他们已经听了到底耶稣是谁。 Oleh karena itulah kita bisa membayangkan betapa gegap gempitanya mereka ketika menyambut Tuhan Yesus. 为此，当他们迎接耶稣，他们是何等的欢喜快乐。 Saudara kasih Tuhan, ada satu pengharapan yang begitu besar yang mereka harapkan dari diri Tuhan Yesus. 他们对耶稣基督有着非常深的和极大的盼望， Bahwa ia adalah raja yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. 他们深信耶稣是那一位充满全能的君王，能够带领他们脱离罗马帝国的统治。 Ada pengharapan akan kebebasan secara politik atas bangsa Romawi. 他们渴望他们的国家能够从罗马帝国的统治下得到解放。 Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimanakah pandangan Tuhan Yesus tentang Mesias? 但是耶稣基督对于弥赛亚的这个概念，他的教导又如何呢？ Saudara, apakah Tuhan Yesus tahu bahwa Mesias yang diharapkan orang Yahudi seperti demikian? 是否耶稣知道犹太人他们所渴望的弥赛亚的观念就是像这样子的？ Apakah Tuhan Yesus mau memenuhi apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi? 是否耶稣基督要满足他们的渴望呢？ Lalu pemahaman Mesias seperti apakah yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada mereka? 耶稣基督到底要给他们一个弥赛亚的观念是如何的呢？ Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi pengharapan mereka atas dirinya. 弟兄姐妹们，耶稣知道他们心里面的渴望，对弥赛亚的渴望是什么？ Karena Tuhan Yesus itu tidak hanya 100% manusia, namun juga dia adalah 100% Allah. 因为耶稣基督不单单是完全的人，他也是完全的上帝。 Sebagai Allah, ia adalah Allah yang maha tahu. 作为上帝，他是全知的。 Nah, saudara, kemahatahuannya dapat kita lihat dari tindakan Tuhan Yesus sebelum memasuki kota Yerusalem. 耶稣的全知，我们可以从他进入耶路撒冷之前，我们可以看得到。 Nah, saudara, dalam ayat yang pertama dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage. 第一节里面说，耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其。 Saudara kasih Tuhan, kata tiba di sini di dalam bahasa Yunaninya mengandung suatu pemahaman bahwa tiba mereka di kota tersebut bukanlah satu hal yang kebetulan, tapi memang sudah direncanakan oleh Tuhan Yesus. 耶稣将近耶路撒冷，将近的意思不单单是他们就是说到，而是说有一个旨意，就是耶稣基督知道要去那边。 Jadi memang ada satu hal yang akan dilakukan Tuhan Yesus di tempat tersebut. 就是耶稣要在那边行一些的事情。 Nah, saudara, sesampainya di kota Betfage ini, di daerah Betfage ini, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya pergi ke kampung yang di depan dan mereka akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. 那耶稣基督就到了伯法其那边，耶稣基督就打发2个门徒去对面的村子去找那个驴驹跟驴。 Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya. 耶稣说：“你们就把它牵来到我这里来。” Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita dapat melihat di dalam bagian ini bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. 那这里面就告诉我们，耶稣知道将会发生什么事情。 Ia tahu posisi keledai itu. 他知道那个驴到底在哪里， Ada berapa keledai, 有多少个驴。 dan tahu pula bahwa keledai tersebut adalah induk dan anaknya. 那他知道有他的驴跟他的驴驹。 Jadi dalam bagian ini kita melihat kemahatauan Yesus sehingga tanpa ragu ia menyuruh kedua muridnya untuk pergi. 因为我们在这里我们可以看到耶稣是全知的，为此他打发2个门徒去那边。 Tuhan Yesus tidak berkata semoga kamu menemukan keledai tersebut.
耶稣没有说但愿你们能够寻到驴跟驴驹， Dan kedua orang muridnya itu menemukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 那这两个人他们所见到的事情，刚好正如耶稣基督所讲的。 Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat dalam bagian ini, Allah kita adalah Allah yang maha tahu. 这告诉我们的上帝是全知的上帝。 Nah, kemahatahuannya juga berhubungan dengan kita sampai saat ini, saudara. 那耶稣的全知也是跟我们有很深的关系。 Ia tahu kondisi kita saat ini. 他知道我们的情形到底如何， Ia tahu segala kekhawatiran kita. 他知道我们一切的担忧， Ia tahu segala ketakutan yang kita alami saat ini. 他知道我们心里面的恐惧。 Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Allah tahu apa yang menjadi pergumulan kita. 耶稣也知道我们所面对的挣扎。 Oleh karena itulah di tengah-tengah pergumulan yang kita alami saat ini, Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, 为此在这样的情形的里面，耶稣对我们来说， Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 那些劳苦但重担的人，可以到我面前来，因为我的担子是轻省的。 Tuhan pun berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 耶稣说：“将你们所有的重担交给我嘛，因为我眷顾保守你们。” Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. 所以弟兄姐妹们，不要远离上帝，来吧，来到上帝的面前，他知道我们所面对的情形。 Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat bagaimanakah pemahaman Mesias menurut Tuhan Yesus. 那耶稣基督对弥赛亚的概念呢？他的教导是如何呢？ Saudara, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menggunakan anak keledai ataupun juga keledai muda. 当耶稣基督进入耶路撒冷城的时候，他是举着驴驹， Ia tidak menggunakan kuda yang gagah. 他不是拿着很骏马。 Nah, saudara, apa perbedaan antara kuda dengan keledai ini? 马跟驴到底有什么区别呢？ So, kalau seorang raja datang dengan menggunakan kuda yang gagah perkasa, maka itu menunjukkan bahwa raja itu akan maju berperang. 若是一个君王，他是举着马进来的，意味着说他预备要上前打仗。 Tetapi apabila seorang raja datang dengan menggunakan keledai, itu menggambarkan raja yang datang dalam kondisi damai. 若是一个君王，他是举着驴驹进来的，意味着说他象征着和平。 Nah, inilah yang menjadi suatu tujuan Tuhan Yesus kedatangannya ke kota Yerusalem. 那耶稣基督进入耶路撒冷的目的，就是其中的之一。 Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya sebagai raja damai dan ia ingin membawa damai, bukan membawa perperangan. 就是要告诉他们说，耶稣是和平的君王，他要给他们带来和平。 Raja damai yang akan menjadi jalan damai antara manusia berdosa dengan Allah. 和平的君王，他会给人跟神带来和平。 Melalui kematiannya di kayu salib, kedamaian yang sesungguhnya akan dialami oleh manusia. 接着，耶稣基督在十架的牺牲，人能够经历真正的和平。 Tuhan Yesus tidak memberikan damai dalam pengertian orang-orang Yahudi, 耶稣基督给他们关于平安的教导， yaitu mereka terbebas dari penjajahan orang Romawi. 他们能够从罗马的帝国的统治下释放。 Namun damai yang dimaksud adalah damai yang dialami oleh manusia berdosa karena dosanya diampuni oleh Tuhan. 但是耶稣要给他们的平安的教导，就是人跟神能够和睦了， Mereka mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. 他们能够经历永生，能够得到永远的生命。 Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bukannya nggak tahu apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. 耶稣不是不知道犹太人他们的盼望是什么， Namun ia melihat satu hal yang penting, bahkan yang terpenting dalam kehidupan manusia, 但是耶稣知道人类更重要的事情是什么， yaitu kemerdekaan dari dosa dan upah dosa. 就是能够从罪恶的权势、罪恶的刑罚的里面得到释放。
Nah saudara, Tuhan Yesus mengajak setiap manusia tidak berpikir hanya untuk hari ini, saat ini, tetapi kehidupan setelah mengalami kematian. 耶稣要教导他们，让他们不单单只是看目前、看此时此刻，而是看未来。 Apakah kehidupan setelah kematian itu mereka menjadi kematian yang kekal atau hidup yang kekal? 是否他们以后他们能够经历永远的生命，永远的活着？ Saudara, ia adalah Mesias yang memberikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. 他是那一位弥赛亚，要给人带来救恩，要给他们带来永远的生命。 Dan hal inilah yang menjadi maksud dari Tuhan Yesus ketika ia memasuki kota Yerusalem untuk menjemput kematiannya. 那这就是耶稣基督为什么他要进到耶路撒冷，要经历这个死亡，也就是要给人带去救恩，带去盼望。 Saudara, hal ini tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi. 但是这样的事情，犹太人他们不明白。 Mereka melihat Mesias yang mereka kagumi ternyata menerima hukuman. 他们看到这位他们所认为是弥赛亚的，他却经历受苦。 Mengalami penderitaan bahkan mati di kayu salib. 他受苦，甚至死在十字架上。 Soalnya bagi orang Yahudi, seorang pahlawan, seorang Mesias itu tidak mungkin mati digantung di kayu salib. 对于犹太人来说，一位君王，一位弥赛亚，他不可能死在十字架上。 Soalnya digantung di kayu salib itu berarti Tuhan dan bumi tidak menerima orang tersebut. 若是一个人被挂在十字架上，意味着说他不受到神跟人的接纳。 Mati di salib adalah orang yang dikutuk oleh Allah. 那被挂在十字架上的人是被神所咒诅的。 Hal inilah yang membuat kekaguman mereka sirna. 那这样的事情就让他们对耶稣失去了希望。 Dari pemujaan ketika Yesus datang masuk kota Yerusalem, 当耶稣第一次融入圣城的时候， menjadi hujatan dan cacian ketika melihat Tuhan Yesus yang terhukum. 当他们看到耶稣基督受到羞辱、受到刑罚的时候， Kekaguman mereka hanya sekejap. 他们的敬拜只是短 Cinta 暂的， mereka hanya sesaat. 他们的爱只是临时的、短暂的。 Semua itu hilang karena apa yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 他们的爱、他们的盼望都完全的失去了，因为他们看到耶稣的行刑跟他们所想的不一样。 Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, bagaimanakah dengan kehidupan kita? 若是我们看犹太人他们的反应，但是我们又如何呢？ Bagaimanakah kekaguman dan cinta kita kepadanya? 我们对耶稣基督的敬佩，我们的爱又有多深呢？ Apakah kita masih kagum dan cinta kepadanya ketika kita mendapatkan apa yang hanya sesuai dengan yang kita harapkan? 若是我们得到的就是跟我们所想象的不一样，是否我们仍然想到耶稣对我们的爱？ Bagaimana 我们敬 kalau 佩他 tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? 若是得到的跟我们所想象的不一样， Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam kondisi saat ini tentu banyak dari kita yang menaikkan doa-doa kita. 我相信在这样的情形的里面，我们弟兄姐妹都会献上我们的祷告。 Namun apabila kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan doa kita, bagaimanakah reaksi kita? 但是若是我们身边的情形跟我们所祷告的完全的相反，我们的反应怎么样呢？ Saudara, beberapa waktu ini kita mendengar begitu banyak berita tentang kematian. 最近我们听了很多关于死亡的报道， Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang aktif melayani di gereja. 我们看到很多在教会里面活跃服侍的弟兄姐妹， Banyak hamba-hamba Tuhan yang juga setia melayani Tuhan di gereja. 很多忠心服侍上帝的仆人在教会的里面， Namun mereka mengalami kematian karena COVID-19 ini. 但是他们因着新冠肺炎，他们经历了死亡。 Saudara, apakah mereka bukan orang yang beriman? 是不是他们是有信心的人吗？ Apakah mereka bukan orang yang berdoa kepada Tuhan? 不是他们是那些向上帝祷告的人吗？ Saya percaya mereka adalah orang yang beriman dan terus menaikkan doa mereka kepada Allah. 我相信他们是拥有信心的，他们也是会不断向上帝来祷告的， Namun mereka mengalami kematian, saudara. 但是他们却
经历了死亡。 Itu berarti Tuhan mengizinkan kematian mereka alami. 那意味着上帝允许他们经历死亡。 Apakah Tuhan tidak sayang mereka? 是否上帝不爱他们呢？ Tentu Tuhan kita sayang kepada setiap mereka. 深信上帝爱他们每一位。 Oleh karena itulah saudara, Tuhan memanggil mereka terlebih dahulu supaya mereka bisa mengalami sukacita bersama dengan Tuhan di surga. 为此，神首先呼召他们，让他们能够跟上帝一同在天堂享受。 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentu kita tidak mengharapkan kita atau orang-orang yang kita kasihi mengalami penderitaan, kesakitan dan kematian. 我们都不渴望我们所爱的人，他们经历痛苦、经历疾病、经历死亡。 Oleh karena itu kita terus berdoa dan memohon Tuhan melindungi setiap orang-orang yang kita kasihi. 为此，我们不断的祷告，求上帝一直的保守我们所爱的人。 Namun apabila yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, tidak sesuai dengan kita harapkan, apakah kita tetap beriman dan tetap mengasihi Tuhan? 但是，若是我们的祷告，我们所面对的情形跟我们的祷告不一样，我们如何反应呢？ Saudara, janganlah kita hanya memiliki kekaguman yang sesaat. 让我们不单单只是有短暂的敬佩， Janganlah kita memiliki cinta yang sementara kepadanya. 不要让我们单单对上帝只是有短暂的爱。 Marilah kita terus-menerus beriman dan mengasihi Dia, apapun kondisi yang kita harus hadapi. 让我们不断的坚固我们的信心，跟随我们的上帝，爱我们的上帝，不论在任何的环境的里面。 Saudara, marilah kita tetap memandang dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang baik dan mengasihi kita. 让我们不断的仰望、深信我们的上帝，因为他对我们是美善的上帝， Kasih-Nya sungguh dalam. 他的爱是何等的长阔高深， Pemikirannya tidak kita dapat selami. 他的意念超过我们的意念。 Oleh karena itu marilah kita percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. 让我们将我们整个的生命完全的交托给我们的上帝。 Kita tidak perlu khawatir ataupun juga mengalami ketakutan dengan apa yang kita hadapi saat ini. 我们不用去害怕、担忧我们所面对的情形， Karena kita tahu Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan memberikan yang terbaik kepada setiap kita. 因为我们知道我们的上帝是全知全能的上帝，他会为我们预备那最美好的。 Kita tahu bahwa Dia adalah juru selamat kita di dunia dan setelah kita mengalami kematian. 我们深信他是我们的救主。当我们经历死亡之后， Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. 我们会和他一同在天上。 Inilah yang Tuhan janjikan kepada setiap kita orang-orang percaya. 那这是耶稣基督给我们每一个信靠他之人的应许。 Saudara, saya akan mengakhiri perenungan kita saat ini dengan membacakan Roma pasal yang ke-8 ayat 37 sampai 39. 我要结束今天的讲道，用罗马书8章37节到38节。 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 罗马书8章37节到39节。然而我靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了，因为我们深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里的。 Kiranya saudara, perenungan kita pada saat ini menjadi berkat bagi setiap kita sekalian. 但愿今天早上的分享能够成为我们的祝福。 Amin, kita berdoa. 阿门，我们一起来祷告。 Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. 天父，我们向你献上感恩。
Engkau telah datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi kami. 你已经来到世上，成为我们个人的救主。 Tuhan telah menunjukkan kasih-Mu yang terbesar dengan kematian-Mu di kayu salib. 你已经向我们显明你的大爱，就是透过你在十字架上的牺牲。 Dan kami percaya sampai saat ini Tuhan mengasihi kami. 我们深信此刻你仍然爱我们。 Tuhan, di tengah-tengah setiap pergumulan yang kami alami saat ini, 在我们所面对的困难困境的里面， biarlah kami tetap beriman kepadamu, 帮助我们对你有信心， tetap percaya kepada Engkau sebagai Allah kami, 仍然的深信你是我们的上帝， sehingga kami bisa menghadapi hidup kami tanpa khawatir, tanpa rasa takut. 为着我们能够过我们的生活，我们不担忧，我们不恐惧， Karena kami memiliki Allah yang melindungi kami. 因为我们有上帝来保守我们。 Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, 只要我们来到你施恩的座前， dengan membawa setiap doa-doa kami kepadamu. 我们将我们的祷告带到你的面前， Berdoa buat dunia yang sedang menghadapi pandemi virus corona ini. 为着这个世界所面对新冠肺炎的影响来祷告。 Kami terus memohon ada orang-orang yang mampu menemukan vaksin ataupun juga obat bagi penyakit ini. 真的求你帮助，让那些医疗团队能够找到合适的药物跟疫苗。 Kami juga terus berdoa buat setiap tenaga medis yang langsung berhubungan dengan pasien. 为着那些在前线、一线里面服侍的医疗团队祷告， Tuhan lindungi mereka. 主要求你保守他们。 Bagi pasien yang terkena penyakit, Tuhan mari kami berdoa memohon kesembuhan bagi mereka. 为新冠肺炎患者来祷告，主要求你让他们能够康复。 Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya pandemi ini dapat segera berlalu. 主要我们渴望这个的病情能够尽快的控制住， Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah 也为着政府来祷告， agar kiranya pemerintah tahu apa yang harus mereka lakukan. 让政府能够知道他们该做什么， Berikan kepada mereka kebijaksanaan di dalam membuat peraturan demi peraturan. 给他们智慧，让他们能够制定一些的条规。 Bapa di surga, kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja. 为着每一间的教会来祷告， Di tengah kondisi seperti ini, biarlah gereja tetap dapat mengabarkan kasih Tuhan kepada sesama. 让众教会在这样的情况之下，他们能够活现出基督的爱， Bagaimana gereja dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. 让教会能够成为周边邻居们的祝福， Dan menjadi satu kesaksian tentang kasih Tuhan yang besar bagi dunia ini. 成为世界爱的见证。 Bapa di surga, terima kasih. 我们向你献上感恩，主。 Kami menyerahkan juga gereja kami, Gereja Kristen Injil Indonesia kepada Tuhan. 我们将正道堂向神你来交托， Berdoa buat setiap jemaat 为每一位会众来祷告， untuk kiranya mereka pun tetap beriman dan terus beriman kepada Tuhan. 让他们对你的信心不断的加增。 Berdoa buat setiap pergumulan mereka. 为着他们所面对的挣扎祷告， Tuhan yang hadir dan menguatkan mereka. 主要求你在他们的身边加添给他们力量。 Terima kasih Tuhan. 主要我们感谢你， Kami percayakan doa kami ini kepadamu. 我们将我们的祷告向你来交托， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣的名，我们感恩祷告， Amin. 阿门。